Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, kelas ni kita akan tengok chapter 3, Course Behavior, part 3. Okay, sebelum kita tengok part 3, dalam part 2 kita dah tengok example 1 ni. Dalam example 1, kita tengok satu bentuk soalan di mana dalam soalan ni cuma ada satu course sahaja dan beberapa tingkat aktiviti. Okay, sebelum kita proceed ke example 2, cikgu nak sebut satu lagi kemungkinan yang soalan boleh tanya untuk soalan berbentuk macam ni yang terlupa cikgu nak sebut dalam part 2. Okey, katakan kalau syarikat merancang untuk mengeluarkan 120,000 unit bagi tahun 2020, anggarkan berapakah maintenance cost? So sekarang kita dah ada persamaan yang kita dah buat dalam video sebelum ni, di mana kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan persamaan ni adalah kita ada kos tetap RM600. Kos tetap tu maksudnya dalam 7,000 ni ada kos tetap bernilai RM600 yang tetap akan berlaku setiap bulan dalam ni. Dalam setiap kos ni, setiap bulan kita kena libatkan maintenance cost sebanyak RM600 secara constant setiap bulan ada RM600. Okey, tapi kali ni dia minta tingkat keluaran 120,000 unit untuk tempoh setahun. Maksudnya persamaan ni dah tak boleh guna sebab fixed cost-nya adalah fixed cost untuk setiap bulan. So kita kena bentuk satu persamaan baru di mana 600 ni kita darab dengan 12. Kita dapatlah fixed cost untuk setahun. Setiap tahun kita akan libatkan fixed maintenance cost berjumlah 7,200. Okey, ini sama je lah sebab ini akan bergerak mengikut tingkat aktiviti. Barulah masukkan 120,000 ke dalam persamaan. Dan kita akan dapat total maintenance cost for the year end 2020 103,200. So kalau kamu tengok dekat sini, normally semua tingkat aktiviti ni unit keluaran dia dalam belasan ribu unit. Tapi tiba-tiba ada 120,000 unit yang lain daripada range ni. So, kamu kena baca semula soalan. Biasanya soalan dia tak tanya bulan lah, dia tanya tahun ataupun suku tahun dan sebagainya. Okey, ini example 1 hari tu. Okey, sekarang kita nak tengok example 2. Satu lagi bentuk soalan. Kalau example 1 tu cuma ada satu sahaja cost iaitu maintenance cost, tapi kali ni kita ada beberapa elemen cost. Kita ada direct material, kita ada direct labor, kita ada factory supply, semua-semua ni adalah cost. Bukan satu sahaja macam example 1. Dan kita ada beberapa tingkat aktiviti. Okey, menggunakan kaedah high-low method, tingkat aktiviti yang kita akan gunakan hanyalah tingkat aktiviti tertinggi 20,000 unit dan tingkat aktiviti terendah 10,000 unit. Maknanya, ini semua kita tak akan guna. Kamu boleh abaikan. Takut confuse, abaikan. Buang ini. Okey, sekarang kita nak jawab soalan yang ditanya. Okey, soalan yang pertama ni minta kita identify, kita kena pasti behavior of each element cost. Setiap cost ni, dia minta kita kena pasti behavior. Kita ada berapa behavior cost? Kita ada 3 behavior cost. Yang pertama, fixed cost. Yang kedua, variable cost. Yang ketiga, mixed cost. So, kita nak kena pastilah sama ada setiap cost ni sama ada dia fixed cost, variable cost ataupun mixed cost. So, kita ingat balik apa yang dimaksudkan dengan fixed cost, variable cost dan mixed cost. Fixed cost kalau kamu ingat balik, dia punya graph. Fixed cost is the cost that the total cost is constant at all level of activity. Dia constant saja, dia sama pada setiap tingkat aktiviti. And fixed cost per unit is cost that change indirectly with the level of activities. Dia akan berubah secara songsang. Okey, lepas tu variable cost pula. Cost that the total cost change directly with the level of activities. Okey, dia akan berubah secara langsung dengan tingkat aktiviti. And the variable cost per unit is constant at all level of activities. Dan definisi mixed cost pula adalah cost that consists both element fixed and variable cost. Okay, so
Tugas kita sekarang, step yang pertama dia adalah mengenal pasti fixed cost. So, kita dah faham fixed cost ni adalah cost yang totalnya constant at all level of activities. So, kita cari mana cost yang nilai dia sama pada kedua-dua tingkat activities. Yang kita jumpalah maintenance ni. Pada tingkat aktiviti 10,000 unit, kos dia adalah RM10,000. Pada tingkat aktiviti 20,000 unit pun kos dia RM10,000. So, ini adalah fixed cost. Dan depreciation machine pun sama juga. Dia adalah fixed cost sebab dia sama pada kedua-dua tingkat aktiviti. Okey. Next step, kita akan kenal pasti variable cost. Okey, macam mana nak kenal pasti variable cost? Kita tengok yang mudah. Yang mudah dia dekat sini. Kita tengok cost unit. Cost unit dia constant. So, kita akan kira cost unit. Kalaulah cost unit tersebut constant pada kedua-dua tingkat aktiviti, maknanya dia adalah cost berubah. So, kita kira cost unit. Macam mana nak kira cost unit? Jumlah cost bahagikan dengan jumlah unit. Kita akan dapat RM2 seunit untuk direct material cost. Pada tingkat aktiviti 10,000 unit. Pada tingkat aktiviti 20,000 unit, cost unit dia adalah bahagilah 40,000 bagi 20,000 unit akan dapat RM2 juga. Okey, kita kira untuk direct labor pun sama juga. Cost bahagi unit akan dapat RM3. Pada tingkat aktiviti 20,000 unit pun dapat RM3. Ini kamu boleh kira lah. 10,000 bagi 10,000 unit akan dapat RM1. Ini akan dapat RM1. Indirect labor. Pada tingkat aktiviti 10,000 unit, kos unit dia akan dapat RM1.80. Pada tingkat aktiviti 20,000 unit, kos unit dia RM1.30. Dan yang terakhir elektrik akan dapat 60 sen seunit pada tingkat aktiviti 10,000 unit dan 45 sen pada tingkat aktiviti 20,000 unit. Okey, kita dah tengok tadi variable cost ni, cost unit dia mestilah constant at all level of activities. So, yang mana yang constant pada kedua-dua tingkat aktiviti? Direct material adalah variable. Next, direct labor pun variable sebab cost per unit pada kedua-dua tingkat aktiviti dia constant. So, ini pun variable. Yang dua lagi ni, dia tak sama. Dia tidak constant. Jumlah cost pun tidak sama. So, dia bukan cost tetap. Cost unit juga tidak sama. So, dia juga bukan cost berubah. Dia adalah cost bercampur. Elektrik pun cost bercampur. Okey, itu untuk menjawab soalan yang pertama. Sekarang kita tengok pula soalan cost function. Okey, nak mengira cost function sama seperti step dalam example 1. Kalau example 1 kita ada contoh maintenance sahaja, kita kira satu sahaja persamaan dan kita akan masukkan beberapa tingkat aktiviti dalam satu persamaan tersebut. Tapi kali ini kita akan sediakan cost function untuk setiap cost yang ada dalam ni. So, kita tengok satu contoh direct material cost. Direct material cost, okey, kita tengok bermula dengan calculate nilai B. B equal to, macam mana nak kira nilai B? Letakkan pembawah dia dulu. Aktiviti yang tertinggi 20,000 unit tolak aktiviti yang terendah 10,000 unit. Kemudian, masukkan kos untuk aktiviti yang tertinggi tolak dengan kos untuk aktiviti yang terendah. Dan kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat nilai B RM2 seunit. Okay, next. Selepas kira B, kita akan kira A. Cuba kita masukkan dalam persamaan untuk aktiviti yang tertinggi. Pada tingkat keluaran 20,000 unit, jumlah kos dia adalah RM40,000. Tolakkan dengan RM2 darabkan dengan unit pada tingkat aktiviti tertinggi. So, kita akan dapat A equal to kosong. Macam mana A boleh dapat kosong? So, berbalik kepada behavior yang kita dah kenal pasti sebelum ni. Kita dah kenal pasti direct material ni, behavior dia adalah variable, dia adalah kos berubah. Maknanya, kalau kita kira A, dia akan dapat kosong lah sebab dia adalah kos berubah. Dalam ni tidak ada kos tetap. So, persamaan yang kita akan dapat adalah Y equal to 0 plus 2X. Kosong ni tak perlu tulis pun boleh. Okey, ni satu contoh. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, sebelum tengok contoh yang kedua, kita masukkan dulu kita masukkan function dalam ni. So, bila kita dah nampak trend macam ni, so kalau kamu bentukkan persamaan untuk direct labor, factory supplies ni, kamu akan dapat satu formula di mana A dia akan dapat kosong lah sebab dia adalah variable cost. Ini kamu kena buat juga dia punya calculation. Kira nilai B, kira nilai A, kemudian bentukkan persamaan. Kita akan dapat Y equal to 0 plus
3x. So 0 ni tak tulis pun boleh. So ini yang ketiga ni pun variable cost. So A dia equal to 0, B dia adalah 1 dan X. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi contoh maintenance. Kita tengok contoh maintenance. Okey, sama juga step dia. Mula-mula kira nilai B. Masukkan pembawah dulu. Aktiviti tertinggi tolak aktiviti terendah. Kemudian masukkan kos untuk aktiviti tertinggi iaitu RM10,000 dan aktiviti yang terendah juga RM10,000. Next, kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat B equal to 0. So, B tidak ada nilai. Macam mana dia boleh jadi kosong? Sebab kita tengok sini maintenance cost, kita dah kena pasti sebelum ni, maintenance cost ni adalah fixed cost, cost tetap. So, dalam cost tetap ni tidak ada kos berubah. Kita kira pula nilai A, kita akan dapat A equal to 10,000 tolakkan dengan kosong times dengan 2,000 unit. So, kita akan dapat A equal to 10,000. So, dia akan tally dah dengan yang kita dah identify tadi. Maintenance is fixed cost. Kemudian kita akan dapat bentuk persamaan Y equal to 10,000 plus 0x. So 0x ni tak tulis pun boleh. Dan kita akan masukkanlah dalam jadual ni. Dan kita tengok depreciation maintenance akan mendapat rentak yang samalah, trend yang sama. Y equal to 12,000 plus 0x. Okey. Okey, last kali kita tengok satu contoh yang terakhir. Macam mana kita nak menyediakan cost function untuk indirect labor. So, untuk indirect labor ni, step dia pun sama juga. Kirakan nilai B, B equal to, masukkan aktiviti tertinggi dan aktiviti terendah. Kemudian cost, indirect cost, 26 tolak dengan 18,000. Dan kita akan dapat nilai B equal to variable indirect labor cost, 0.8 per unit. Okey, kemudian kita kirakan nilai A. Nilai A equal to, kita pilih kos untuk aktiviti yang tertinggi 26,000 tolakkan dengan 80 sen darab dengan 20,000 iaitu unit pada aktiviti tertinggi. Dan kita akan dapatlah nilai A equal to 10,000. Kemudian bentukkan persamaan Y equal to 10,000 plus 0.8x. Dan masukkanlah dalam table ni. Okey, untuk elektrik, kita akan gunakan step yang sama. Kamu buat step yang sama, kirakan nilai B, kirakan nilai A, kemudian bentuk persamaan. Dan kita akan dapat persamaan dia Y equal to 3,000 plus 0.3x. Next, kita tengok kendak soalan berikutnya. Estimate electric cost at production level of 15,000 units. Okey, maknanya di 15,000 unit ni kita nak masuk dalam persamaan electric cost. So, kena bentuk persamaan electric cost. Persamaan untuk electric cost sebenarnya dah ada dekat sini. Tapi kalaulah tidak ada soalan ini, so kita kena bentuk dululah persamaan untuk electric cost. Kirakan nilai B. Kemudian, dapatlah 30 sen unit. Kirakan nilai A. Kita akan dapat RM3,000. Kan? Kita dapat persamaan 3,000 plus dengan 0.3x. Lepas tu, barulah kita masukkan 15,000 ni ke dalam persamaan. Dan kita akan dapat jumlah kos elektrik pada tingkat aktiviti 15,000 unit. Jumlah kosnya adalah RM7,500. Okey, ini untuk soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang ketiga. Anggarkan prime cost at the production level of 15,000 unit. So, kita kena betul-betul kuasai konsep chapter 2. Chapter 2 kita dah belajar prime cost, conversion cost, direct cost, indirect cost. Kemudian kita belajar manufacturing cost dan sebagainya. So, sekarang soalan minta kita anggarkan berapakah prime cost pada tingkat aktiviti 15,000 unit. So, kita kena bentuk persamaan untuk prime cost. Macam mana nak bentuk persamaan untuk prime cost? Dalam banyak-banyak cost ni, yang manakah prime cost? So, ini adalah prime cost, ini adalah prime cost. So, masukkan dalam persamaan. Kirakan nilai B, masukkan aktiviti tertinggi dan aktiviti terendah. Dapatkan prime cost untuk pada tingkat aktiviti tertinggi dan prime cost pada tingkat aktiviti terendah. So, prime cost ni kena ambil inilah. 100,000 untuk dua-dua ni. Dan juga untuk dua-dua ni. Tolak dengan 50,000. Akan dapatlah B dia equal to RM5. So, kalau kamu tengok dekat sini, B dia memang RM5 lah. Sepatutnya dia sama je.
Untuk kedua-dua kos ni B dia adalah RM5. Lepas tu kirakan nilai A. A equal to 100,000 minus RM5 times 20,000 unit. So kita dapat A equal to 0. So kalau kita tengok dekat sini pun total A untuk prime cost ni adalah RM0. Kemudian bentukkanlah persamaan Y equal to 0 plus 5X. Ataupun kosong tu tak tulis pun boleh. Okey, kemudian soalan minta pada tingkat aktiviti 15,000 unit. So kita masukkan dalam persamaan Y equal to 0 plus RM5 times 15,000 unit. Kita akan dapat Y equal to prime cost pada tingkat aktiviti 15,000 unit. Jumlah dia adalah RM75,000. Okey, dan soalan yang keempat. Soalan yang keempat, kita nak anggarkan berapakah jumlah overhead cost pada tingkat aktiviti 15,000 unit. So, pun kena faham chapter 2. Dalam banyak-banyak kos ni, yang manakah overhead cost? So, step yang pertama dia sama juga. Kita akan kira overhead cost, kira nilai B, masukkan aktiviti tertinggi tolak aktiviti terendah, masukkan overhead cost untuk aktiviti tertinggi dan overhead cost untuk aktiviti terendah. Okay, so kita tengok aktiviti tertinggi yang mana overhead. Factory supplies adalah overhead, indirect labor overhead, electric overhead, maintenance overhead. So totalkanlah semua ni kos pada tingkat aktiviti tertinggi dan kos pada tingkat aktiviti terendah. Totalkan dua-dua ni kita akan tolak lah. Okay, kita akan dapat persamaan untuk overhead cost. RM2 seunit, variable overhead cost RM2.10 per unit. Kemudian kita kira nilai fixed cost. Fixed cost ataupun A equal to, masukkan 77,000, tolakkan dengan RM2.10 darab dengan 20,000 unit. Kita akan dapat A equal to 35,000. Dan bolehlah bentuk persamaan Y equal to 35,000 plus dengan 2.1X. Masukkan 15,000 ke dalam persamaan, kita akan dapat jumlah overhead pada tingkat aktiviti 15,000 unit. Jumlah overhead dia adalah RM66,500. So, kalau kita tengok persamaan yang kita dapat 35,000 tambah 25X, sepatutnya dia tally dengan total dekat sini. Selain daripada menggunakan kaedah Hilo method ni, kita juga boleh totalkan dekat sini. Kalaulah sebelum tu dah ada soalan yang minta kita buat function untuk setiap kos macam ni, kita boleh totalkan. So, total A dekat sini 10,000 tambah 3 tambah 10 tambah 12, kita sepatutnya akan dapat 35,000. Tambah B dia sepatutnya RM1 tambah dengan RM1.10 akan dapat RM2.10. X. So, persamaan dia Y equal to 35,000 plus 2.1X. So, samalah dengan yang ni. Dengan kata lain, kita ada dua cara untuk menyediakan cost function, sama ada menggunakan calculation B, A dan Y, ataupun nak total direct dekat sini pun boleh. Tapi tak semua soalan minta cost function untuk setiap elemen macam ni. So, biasanya kita akan guna kira B, kira A, kemudian bentukkan persamaan. Okey. Kalau kamu masih ingat lagi task ni, task 2, you all buat secara online. Kemudian, you all dah proceed dengan task 3, dah calculate dan dah submit. Sekarang kita tengok task 4 kita buat adalah example 1 yang mula-mula kita tengok tadi. Example 1, kita tengok question 12 and 14 dalam tutorial. Kemudian sekarang kita tengok task 5, task yang kelima. So, ini adalah task yang kelima. Soalan dia cikgu dah edarkan. Cikgu dah letak di PPKK dalam bakul yang sepatutnya you all submit task 4. Kemudian ambil soalan untuk task 5. So, menggunakan contoh dalam video ni, cuba jawab semua soalan ni. A sampai W. Kira nilai B, kira nilai A, bentukkan persamaan untuk setiap kos kat sini. Untuk overhead, prime cost, conversion cost, bentuk persamaan dulu. Kemudian masukkan 25,000 ke dalam persamaan.
Okey, cikgu nak tunjuk satu contoh lagi. Macam mana nak kira total variable dan juga total fixed cost. Tengok menggunakan contoh soalan yang sama. Sekarang kita nak mengira total variable cost dan total fixed cost. So, total fixed cost. Bukan total fixed cost lah. Total cost sebenarnya ni. Total cost. Okey, mana total cost? B equal to aktiviti tertinggi tolak aktiviti yang terendah, 20,000 tolak 10,000. Kemudian yang manakah total cost? So, semua tu adalah cost. So, total dia adalah total pada tingkat aktiviti tertinggi dan total pada tingkat aktiviti terendah. So, masukkan dalam persamaan jumlah keseluruhan kos pada tingkat aktiviti tertinggi dan jumlah keseluruhan kos pada tingkat aktiviti terendah. Kita akan dapat nilai B equal to RM7.10. So, cuba kita semak dekat sini. 2 tambah 3 tambah 1, RM6, RM7.10. So, samalah. Kalau kita total dekat sini ataupun total sini akan dapat nilai yang sama. Kemudian kita kira nilai A. Masukkan 177 tolakkan dengan RM7.10 darab 20,000 unit. Kita akan dapat RM35,000. Dan dapatlah satu persamaan jumlah kos. Ini adalah persamaan total kos. Okey, kalau kita total dekat sini pun sepatutnya sama. 10 tambah 3 tambah 10 tambah 12 akan dapat 35,000 juga, samalah. Dan sekarang kita nak masukkan nilai 15,000. Katakanlah 15,000, kita nak masukkan dalam persamaan ni. Tapi soalan minta total fixed cost and total variable cost. So, ini adalah fixed cost. Ini adalah variable cost. Total fixed cost equal to 35,000. Total variable cost equal to 106,500. Okey. Itu sahaja untuk part 3, chapter 3. Kita dah cover overall chapter 3. Dan you all boleh buat task 5 yang cikgu bagi tadi. Dan hari Ahad ni insyaAllah kita akan ada summative test 1 yang merangkumi chapter 1 and chapter 2. Chapter 3 ni tak masuk lagi di dalam summative test 2. Okay, that's all.